我们今天庆祝主耶稣基督的复活节。 Hari ini kita bersama mengingat kebangkitan Yesus 我 di 们 hari 回 Paskah. 到自己的教会。 Kita kembali ke gereja ini untuk merayakannya. 前天受难节的时候， Di 2 hari lalu ketika hari Jumat 我们 Agung, 在加卡塔有12000多人参加聚会， ada 12.000 lebih orang yang hadir bersama-sama 还 di 有 kebaktian fisik. 5800人在外面参加网上的聚会。 Selain itu juga ada 5.800 lebih orang yang hadir melalui siaran 下午我 ulang 到 dan langsung. 新加坡去， Setelah itu sore hari saya pergi ke Singapura. 另外有1550个大人，还有680个小孩子参加聚会。 Dan di sana ada lebih dari 1.500 orang dewasa serta lebih dari 200 anak kecil 所以 bersama juga. 前天一天里面，大概19980个人参加我们的受难节的聚会。 Oleh karena itu 2 hari yang lalu total ada sekitar 19.900 lebih orang bersama-sama merayakan Jumat Agung. 这个是从1989年到现在受难节最多参加聚会的人。 Ini merupakan pertama kali ada sedemikian jumlah orang yang bersama-sama mengingat Jumat Agung sejak tahun 表示 1989. 上帝垂听了我们的祷告。 Ini berarti Tuhan sungguh mendengar doa-doa kita. 我们盼望受难节的聚会人数超过圣诞节。 Kami sungguh berharap bahwa jumlah orang yang hadir di dalam kebaktian Jumat Agung melebihi yang hadir di hari 多数 Natal. 基督徒很盼望得到上帝的恩典、上帝的赐福、上帝的福气。 Kebanyakan orang Kristen menginginkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. 比较少基督徒愿意纪念基督的死、基督的受苦、基督为我们定十字架成全救赎的恩典。 Tetapi hanya sedikit orang Kristen yang mau merenungkan kematian Yesus di atas kayu salib yang menghapus dosa manusia. 我从差不多70年前祷告主啊，愿意有更多人了解你的牺牲、你的代死，你为我们成就的救恩。 Sejak 70 tahun yang lalu saya terus berdoa, ya Tuhan kiranya lebih banyak lagi orang-orang yang mau mengingat kematianmu yang mengganti dosa manusia serta pengorbananmu. 从17岁到今年， Sejak saya berusia 17 tahun sampai sekarang, 神听了我的祷告。 Tuhan mendengar doa saya. 当这个教会更注重基督的死的时候， Ketika gereja ini lebih mementingkan kematian Kristus, 这个教会更明白上帝的救赎， maka gereja ini lebih mengerti anugerah keselamatan 我们 Kristus. 更渴慕与主一同受苦， Gereja ini lebih rindu untuk bersama-sama menderita dengan 这样 Kristus. 他们是盼望得到主的恩典， 不是要认识主的受难。 Karena gereja menginginkan anugerah berkat dari Tuhan, bukan mau mengenal pengorbanan dan penderitaan Kristus. 保罗在腓立比书告诉我们， Surat Paulus di Filipi, 不叫我们要信服基督，而且要为他受苦。 yaitu bukan hanya kita mau percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bersama dengannya. 感谢上帝！ Kita puji Tuhan. 为什么耶稣基督道成肉身？ Mengapa Kristus inkarnasi jadi 因为 manusia? 他要到世界上来成全上帝救赎的恩典。 Karena Kristus hendak untuk datang ke dunia menggenapi kehendak Allah Bapa. 所以基督的降生，为了基督的死而预备的。 Oleh karena itu kelahiran Kristus adalah untuk mempersiapkan dirinya menuju kematian. 基督为什么为我们而死？ Mengapa Kristus mati demi kita? 因为他愿意借着死打败掌死权的魔鬼。 Karena dia hendak dan rela untuk mati demi mengalahkan kuasa jahat. 当基督战胜死亡的掌权者魔鬼的时候， Ketika Kristus berhasil mengalahkan penguasa maut yaitu setan, 其实他的死就是为他的复活而预备的。 itu berarti kematiannya juga mempersiapkan dirinya menuju kebangkitan. 这样，基督的生、基督的死、基督的复活是完全不能分开的。 Dengan demikian kelahiran Kristus, kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus ketiganya tidak dapat 如果 dipisahkan. 基督没有生，就没有可能在世界上为我们而死。 Bila Kristus tidak lahir, maka dia tidak mungkin mati bagi kita di dunia 如 ini. 果基督没有死，就没有可能表现他是永远的主。 Bila Kristus tidak mati, maka dia tidak dapat menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang kekal. 所以，我们对基督的信仰 Oleh karena itu iman kita di dalam 要 Kristus, 建立在这些最重要的历史时刻的里面。 iman kita patut dibangun di atas momen-momen yang penting di dalam sejarah ini. 圣经说，既至死后满足，他就生下为人，
而且生在女人的下面。 Alkitab mencatat bahwa ketika tiba genap waktu Tuhan, dia lahir di dunia ini melalui anak darah Maria. 世界的历史，太阳一直虚妄，地球一直旋转，直到有一天，耶稣基督降生。 Dalam sejarah sepanjang sejarah ini, berbagai macam, baik itu matahari ataupun bintang terus berputar sampai hari Tuhan tiba. 耶稣降生那一天，整个历史被破成两段了。 Hari kelahiran Yesus telah memisahkan sejarah menjadi dua belah bagian. 因为基督的降生，神来到人间了， Kelahiran Kristus menyatakan Tuhan Allah datang masuk ke dalam dunia. 人的盼望开始进展在历史中间。 Pengharapan manusia juga dimulai, dinyatakan dalam sejarah. 因为基督诞生，所以人类的罪结束了，人受审判的结局也停止了，神的恩典就临到大地。 Kelahiran Kristus menyatakan bahwa penghakiman manusia akan dosa dengan demikian telah berakhir dan dimulailah adanya pengharapan yang baru datang ke dunia 所 ini. 以基督的生是为了基督的死而预备的。 Oleh karena itu kelahiran Kristus adalah diperuntukkan untuk mempersiapkan dirinya menuju 基 kematian. 督的死是为了基督复活而预备的。 Kematian Kristus diperuntukkan untuk mempersiapkan dirinya menuju kebangkitan. 基督的复活为我们永远的荣耀而预备的。 Kebangkitan Kristus diperuntukkan untuk mempersiapkan kemuliaan yang kekal bagi kita 这 semua. 几个历史的时刻， Momen-momen yang pensejarah ini 决定了我们永远的命运。 demikian menentukan nasib kita sampai selamanya. 感谢上帝！ Kita bersyukur kepada 但愿 Tuhan. 我们今天纪念耶稣基督从死里复活，我们真正明白这信仰所带来的意义。 Kiranya hari ini ketika kita mengingat kebangkitan Kristus dari kematian, membantu kita mengerti makna iman kepercayaan kita yang sesungguhnya. 保罗说：“如果基督没有复活， Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak bangkit, 我们传的就是空的。 maka segala hal yang kita beritakan sia-sia 保 adanya. 罗说：“如果基督没有复活， Paulus berkata, jika Kristus tidak bangkit, 你们信的也是枉然的。 apa yang kita percaya semuanya sia-sia. ”感谢上帝！ Kita bersyukur pada Tuhan. 基督复活不是一个迷信， Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah tahyul. 基督的复活不是一个传说， Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah legenda. 基督的复活是神对人类应许的成就。 Kebangkitan Kristus adalah pernyataan dan penggenapan janji Tuhan kepada 罗 manusia. 马书第6章第23节告诉我们， Surat Roma pasal 6 ayat 23 mencatat, 罪的工价乃是死， yaitu upah dosa adalah maut. 唯有上帝的恩典在我们的主基督耶稣里乃是永远的生命。 Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 这是宗教里面所没有的事情。 Ini adalah hal-hal yang tidak didapatkan di dalam agama manapun. 他们所谈的都是人与人的关系，罪人与罪人失望的事情。 Ajaran agama-agama tersebut hanyalah hubungan-hubungan antara manusia dan semua hal itu sia-sia. 只有基督从天降下，在地上成为人， Hanya Kristus yang datang dari surga ke dunia menjadi manusia. 结束了人类希望的生活， Dia telah mengakhiri hidup manusia di dalam kesia-siaan. 真正永生的盼望赐给我们。 Dan demikian memberikan pengharapan hidup yang kekal kepada kita 我们 semua. 感谢上帝。 Kita patut bersyukur pada Tuhan. 刚才我们听了诗班的2首诗歌， Tadi kita sudah melihat paduan suara mempersembahkan 2 pujian. 我认为这2首是历史上最伟大的2首有关于基督教的信仰的诗歌。 Saya merasa 2 lagu ini adalah 2 lagu yang sangat penting dalam mengutarakan iman kekristenan. 第一首诗歌8分钟半， Lagu pertama panjangnya kira-kira 8,5 menit. 第二种诗歌差不多3分钟。 Lagu yang kedua kira-kira 3 menit lamanya. 第一首是 Johann Sebastian Bach 写的， Lagu yang pertama digubah oleh Johann Sebastian Bach, 那是1829年， yaitu di tahun 对不 1820, 起，1729年。 yaitu maaf di tahun 1729. 那首诗歌叫做“看哪，上帝的羔羊为我们死而复活的”。 Lagu itu berjudul Lihatlah Anak Domba Allah yang mati dan bangkit demi 他 kita. 是受苦的新郎， Dia adalah mempelai pria yang 他 menderita. 是人类的救主， Dia adalah juru selamat 他 dunia. 除去世人的罪孽的。 Dia menghapus dosa 我 manusia. 每一次听这首诗歌，我非常
深深的受感动， Setiap kali saya mendengar lagu ini, saya selalu berasa sangat tersentuh. 因为整个旋律不像唱歌，像站在很优美的哀哭。 Karena melodi lagu ini kedengaran bukan seperti sebuah nyanyian, tetapi sebuah ratapan. 请问历史上有哪个作曲家可以用8分钟的音乐，把人属灵的哀哭描写的这么美呢？ Di dunia ini ada siapa musikus yang mana yang sanggup memakai waktu 8,5 menit untuk mengutarakan keratapan manusia. 这首诗歌是圣马太受难曲的第一首8部音的合唱， Lagu ini adalah lagu pertama yang ada di dalam karya Saint Matthew Passion. 是很难唱出来的。 Lagu yang sangat-sangat sulit dinyanyikan. 普通教会的诗班要用4个月的时间练习这一首歌，才能像刚才唱的那样。 Paduan suara di gereja biasa perlu memakai waktu sekitar 4 bulan untuk melatih paduan suara. 我特别吩咐把麦克风放远一点，使所有的声音融合在一起，不要单单为1-2个独唱的声音表达这首诗歌 Saya。mengarahkan tadi mikrofon juga jangan terlalu dekat, jangan sampai hanya menerima suara dari 2 orang solois saja. 今天我们听得非常满意， Hari ini til paduan suara sungguh memuaskan. 有音乐家可以用8分钟把哀哭用美丽的旋律把它表现出来。 Ada musikus yang sanggup memakai karyanya untuk dengan 8,5 menit mengutarakan karya yang begitu indah, 这是 menyatakan ratapan 世 manusia. 界历史里面除了巴哈以外，没有人可以做到的事情。 Saya yakin ini selain Johann Sebastian Bach tidak ada lagi musikus lain yang sanggup 我 melakukannya. 认为这首歌是基督教历史里面最伟大的一首长度的圣诗。 Saya yakin ini adalah karya pujian panjang yang paling agung dalam kekristenan. 100多年以后， 100 lebih tahun kemudian, 另外一个德国的音乐家 Johannes Brahms 写了刚才唱的第2首诗歌。 ada seorang musikus Jerman yang lain yang bernama Johannes Brahms yang menulis lagu kedua yang tadi kita 那 dengar. 首诗歌原来是为死人写的， Karya tersebut sebenarnya ditulis untuk 为什么 orang-orang 呢？ yang sudah wafat. 因为 Mengapa? Brahms 那个时候他的妈妈离开世界， Karena saat itu Brahms ibunya sendiri meninggal 所以 dunia. 他照着传统要写一首安魂曲。 Maka dia di dalam sejarah atau tradisi dia menulis sebuah requiem. 安魂曲不是基督教的诗歌， Requiem sebenarnya bukan pujian Kristen. 安魂曲原来是天主教的诗歌。 Requiem sebenarnya adalah pujian dalam tradisi Katolik. 天主教相信人死了，基督徒为他们祷告，求他们的灵魂可以在安息在主永远的怀里面。 Orang Katolik ketika ada yang maka orang-orang patut mendoakan mereka sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang di pangkuan Allah. Brahms 的母亲离开世界的时候， Maka ketika ibu dari Brahms 他 meninggal 也 dunia, 照样要做一首安魂曲，为他的母亲祷告。 Brahms demikian menulis sebuah karya requiem untuk mengingat ibunya. 主啊，求你使我的妈妈安息在你永远的怀里面。 Oh Tuhan, izinkanlah ibuku beristirahat selamanya di 但 pangkuanmu. 是因为 Johannes Brahms 是路德教的信徒， Tapi karena Johannes Brahms adalah orang Kristen Lutheran, 他认为不需要为死人祷告， dia berasa tidak perlu kita mendoakan yang sudah 因为 mati. 一个世人在上帝面前已经得到了信仰，得到了救恩，不需要再我们为他祷告。 Karena orang yang sudah mati Kristus mempunyai peristirahatan yang kekal, yang pasti, tidak perlu didoakan lagi. 他写安魂曲做什么呢 Maka untuk apakah Brahms menulis requiem? ？Brahms 安魂曲是为了活的人写的，不是为已经死了的人写的。 Tujuan Brahms menulis requiem adalah untuk orang-orang yang masih hidup, bukan untuk orang-orang yang sudah mati. 什么意思呢？ Apa artinya? 主啊，求你安慰还活着的人， Ya Tuhan, hiburlah orang-orang yang masih hidup. 给他们知道有一天人都会死， Agar orang yang hidup tahu bahwa suatu hari setiap orang akan mati. 不是等死了以后才来回到主的面前。 Jangan sampai orang menunggu sampai mati baru mau kembali ke 我们 Tuhan. 在活的时候，应当解决我们一定要死的这件事实。 Kiranya manusia selagi masih hidup harus menyelesaikan masalah 他 tentang 的 kematian. 诗词里面有很多重要的话， Maka dari itu dalam lirik-liriknya banyak sekali kalimat yang 一 penting. 句哀动的人有福了， Yang pertama, dia mencatat berbahagialah orang yang berduka 因 cita. 为他们必得到安慰。
karena mereka akan dihibur 接 hatinya. 下去他说：“主啊，求你使我知道，我有一天一定会死。 Kalimat kedua dia berkata, Tuhan tolonglah saya untuk tahu bahwa saya akan mati suatu hari ”然后 nanti. 他再继续写下去。 Lalu kemudian di lirik-lirik berikutnya lagi, 他说：“主啊，你的居所何等佳美！ dia mencatat, oh Tuhan betapa indahnya rumahmu. 当我们离开世界的时候，我们不是没有盼望，我们在你的怀里享受最甜美、最伟大的永生。 Ketika kita meninggal, kita bukanlah tidak punya pengharapan, tetapi kita justru mempunyai pengharapan di dalam rumah Tuhan. 想不到得医治安魂曲， Tidak disangka bahwa karya Requiem seperti ini dari Jerman. 这是历史上唯一一首为活人写的死人的音乐。 Ini merupakan satu-satunya karya orang yang wafat tetapi ditulis untuk orang-orang yang masih 我 hidup. 们在历史上曾经唱过2次， Di dalam sejarah gereja ini kita pernah mementaskannya 2 kali. 第一次是 Billy Cristando 指挥的得医治安魂曲， Yang pertama kali adalah pendeta Billy Kristanto yang menjadi konduktor. 第二次是亚夏令在2年以后指挥的得医治安魂曲。 Kedua kalinya adalah Dr. Yahya Ling, yaitu 2 tahun kemudian yang menjadi konduktor karya ini. 在6天以后， 6 hari kemudian, 也就是我们音乐厅里面第3次要演唱的医治安魂曲，我指挥的。 yaitu 6 hari kemudian di Aula Simfonia Jakarta kita akan bersama mementaskan karya ini dan saya akan menjadi konduktornya. 你们在第4首的时候， Lalu ketika nanti sampai di bagian keempat, 再听到一次你的居所何等甘美。 kita akan sekali lagi mendengarkan bagaimana Brahms berseru bahwa betapa indahnya rumahmu 这 Tuhan. 2首诗歌 Ini adalah 相差100多年， 2 karya yang tadi dipentaskan 最伟大的作曲家所写的诗， ditulis oleh 2 musikus yang sangat agung berselisih lebih dari 100 tahun. Johann Sebastian Bach Yang pertama Johann Sebastian Bach, 在18世纪写的 dia menggubah di abad ，Johannes18. Brahms 在19世纪写的， Kemudian yang kedua digubah Johannes Brahms di abad 19. 非常感动人的。 Kedua karya ini sangat-sangat 请你大家 menggugah hati 注意 manusia. 听下面的一句话： Dengarkan baik-baik kalimat saya 因为 berikutnya. 耶稣基督的存在， Karena keberadaan Yesus 因为 Kristus, 耶稣基督访问这个世界， karena Yesus mau datang ke dunia 基 ini, 督的信仰跟所有宗教的信仰是完全不一样的。 ini menjadi poin yang membedakan kekristenan dengan agama lainnya. 每个人对死亡都是非常消极，都是非常没有盼望的。 Setiap orang memakai sudut pandang yang negatif dan pesimis dan tidak ada pengharapan melihat kematian. 真正相信耶稣的人， Hanya orang-orang yang sungguh percaya 当他 kepada 们 Kristus, 面对死亡的时候是充满盼望、充满喜乐的。 hanya mereka yang memiliki pengharapan dan sukacita menghadapi kematian. 这也显明了我们的信仰与那些错误的信仰绝对不同的地方在哪里。 Ini juga menyatakan perbedaan yang sungguh signifikan antara kekristenan dan agama kepercayaan lain. 信仰错误在哪里呢？ Di manakah kesalahan iman? 只盼望恩典， Yaitu mereka hanya berharap akan anugerah. 只盼望上帝赐福。 Mereka hanya berharap akan menerima berkat 如 Tuhan. 果我们信耶稣，我们就会发财； Mereka percaya Yesus akan kaya raya. 信耶稣，我们就会成功； Percaya Yesus maka berarti sukses. 信耶稣就会顺利。 Percaya Yesus akan 对 lancar. 很多人信耶稣，是因为上帝恩典给他们的吸引力，他们到主面前来。 Banyak orang mereka percaya Yesus justru karena ditarik oleh rayuan berkat-berkat dari 真 Tuhan. 的信是为了这些吗？ Apakah kita percaya oleh karena unsur-unsur ini? 不是的。 Tentu bukan. 如果信仰为了这些， Bila kita beriman hanya karena hal 这些 ini, 东西没有的时候， maka ketika hal-hal ini 我 hilang, 们一定完全失望了。 demikian kita pun akan menjadi sangat putus asa. 归正神学的人遇到家人离开世界的时候，我们的心情完全不受影响。 Ketika orang-orang Kristen reform menghadapi kematian dan kota keluarga, iman kita tidak pudar. 我们不是失去盼望， Kita juga tidak pengharapan. 我们不是对主灰心，
kita juga tidak putus asa dan kecewa terhadap 当 Tuhan. 恩典日期来到的时候， Ketika hari anugerah itu datang, 我们感谢上帝； kita akan bersyukur kepada 当 Tuhan. 灾难的日子来到的时候， Tapi ketika hari-hari penuh dengan 我们 derita 还 datang, 是感谢上 kita 帝。 juga tetap bersyukur kepada 因为 Tuhan. 神对我们怎样对待，都是他的主权。 Karena Tuhan Allah mempunyai kedaulatan yang penuh dalam menentukan apa yang terjadi dalam hidup 他 kita. 给我们喜乐的时候， Ketika Tuhan memberi kita sukacita, 因为他爱我们； ini adalah wujud Tuhan mengasihi 当 kita. 上帝给我们灾难的时候， Ketika Tuhan memberi kita bencana, 他照样爱我们。 Tuhan juga menyatakan 当 kasih-Nya. 我们的家人都活着的时候， Ketika anggota keluarga kita masih 我 utuh 们 hidup, 非常快乐； kita sangat bersukacita. 我们的家人离开世界的时候， Ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal 我们 dunia, 还是靠主喜乐。 kita juga tetap bersukacita di dalam 这 Kristus. 个是信仰产生不同的果效。 Ini adalah hasil yang berbeda yang dihasilkan oleh iman. 感谢上帝！ Bersyukur kepada 我 Tuhan. 们前天纪念耶稣受难， 2 hari lalu kita mengingat penderitaan dan kematian 你还 Kristus. 记得我们所讲的题目是什么呢？ Masih ingatkah saudara akan tema khotbah hari itu? 处世和平的死。 Yaitu kematian yang 耶 memperdamaikan. 稣的死产生了宇宙间的和平。 Kematian Yesus mendatangkan damai di seluruh alam semesta. 耶稣的死，人与神和好了。 Melalui kematian Kristus, manusia diperdamaikan dengan Tuhan 因 Allah. 为耶稣的死，人与自己和好了。 Melalui kematian Yesus, manusia diperdamaikan dengan diri sendiri. 因为耶稣的死，人与别的人和好了。 Melalui kematian Yesus, manusia diperdamaikan dengan orang lain. 因为耶稣的死，基督徒使别人与别人和好了。 Melalui kematian Yesus, orang Kristen memperdamaikan orang lain dengan sesama. 因为耶稣的死，使基督徒传福音，叫别人与神和好了。 Melalui kematian Yesus, sanggupkan Injil demikian memperdamaikan orang lain dengan 这 Tuhan Allah. 五大和好， Ini adalah 5 damai yang 与 besar. 基督的死所成全了。 Yaitu 5 damai yang digenapi melalui 我 kematian 们 Yesus. 感谢上帝， Kita puji Tuhan. 主啊，因为你为我死， Oh Tuhan, Engkau telah mati 我 bagiku. 与神和好。 Maka aku diperdamaikan dengan 主啊， Tuhan. 你为我死， Oh Tuhan, Engkau mati bagiku. 我与自己和好。 Maka aku sanggup berdamai dengan diri 主啊， sendiri. 你为我死， Oh Tuhan, Engkau mati 我 bagiku. 没有敌人，我与全世界的人和好。 Maka aku dapat berdamai dengan semua orang tidak mempunyai musuh. 主啊，因为你为我死， Oh Tuhan, Engkau 我 mati 可以使 bagiku. 别人与别人一同和好。 Maka aku dapat memimpin orang lain sesama 主 berdamai. 啊，你为我死， Oh Tuhan, Engkau mati bagiku. 我要传福音，叫别人相信你，与你和好。 Maka aku didorong untuk memberitakan Injilmu sehingga Tang- orang juga berdamai dengan 当你 Tuhan. 真正明白这五大和好的动力，是因为基督的牺牲的时候， Ketika kita sungguh mengerti bahwa justru kematian dan penderitaan Yesuslah yang mendorong 5 macam damai 你 ini. 感到你做人很有意义。 Demikian kita dapat sungguh sadar bahwa menjadi manusia bermakna 在 adanya. 什么地方叫世界遇到和平？ Dimanapun kita berada, kita membawa damai ke dunia ini. 今天的世界是充满仇恨的世界， Dunia hari ini penuh dengan kebencian. 人与人彼此相恨， Hubungan antar manusia penuh dengan benci. 民与民彼此相恨， Hubungan bangsa dengan bangsa juga penuh dengan benci. 国与国彼此仇恨。 Hubungan negara dengan negara juga penuh dengan benci. 世界充满战争，充满仇恨，充满灾难，充满死亡。 Di seluruh dunia ini penuh dengan peperangan, kebencian, serta kematian. 但是当耶稣基督到世界上来的时候， Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, 他自己进入死亡， dia sendiri masuk ke dalam 他 kematian. 成全了人与神之间的和好。 Demikian dia menggenapkan damai antara Tuhan dan 所以 manusia. 圣经说耶稣是和平之君 Maka Alkitab mencatat Yesus adalah Raja Damai. ，the Prince of Peace。 Raja Damai. Jesus Christ make peace among people and people. Yesus Kristus mendatangkan damai antara manusia. Jesus make conciliation between man and God. Yesus juga memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia. Jesus Christ make peace between nation and nation. Yesus Kristus juga menggenapkan damai antara bangsa dan bangsa. 感谢上帝。 Puji Tuhan. 第3天以后，耶稣从死里面复活， Yesus Kristus di
hari yang ketiga bangkit dari antara orang 有 mati. 些人以为耶稣的死、耶稣的复活都是传说， Ada orang yang mengira kebangkitan Yesus adalah tahyul saja. 耶稣的死、耶稣的复活都是迷信。 Ada orang yang mengira baik itu kematian ataupun kebangkitan Yesus, keduanya adalah tahyul. 但是我们要从圣经看见，这是神奇妙的作为。 Tetapi melalui Alkitab kita melihat kedua hal ini adalah karya Tuhan yang ajaib. 自从上帝造亚当在世界，造到现在成为千千万万的人以后， Semenjak Tuhan Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa sampai hari ini begitu banyak jumlah manusia. 这几千年来，人没有盼望。 Dalam ribuan tahun sejarah manusia tidak ada pengharapan. 难道这就是人类吗？ Apakah ini saja hidup manusia? 难道这就是历史吗？ Apakah begini saja sejarah 难 manusia? 道这就是人的生活吗？ Apakah hidup manusia terbatas hal ini saja? 圣经告诉我们不是如此。 Alkitab berkata bukan demikian. 上帝造人要人去死吗？ Apakah Allah menciptakan manusia untuk mati? 上帝造人要人去灭亡吗？ Apakah Allah menciptakan manusia untuk 造 binasa? 了这么伟大、这么美丽、这么灵活的世界，然后让全部的人都灭亡吗？ Apakah Allah menciptakan gitu indah, itu penuh dengan karya ajaib? Apakah untuk pada akhir dibinasakan 绝 saja? 对不是上帝的意思。 Ini sungguh bukan kehendak Allah. 上帝创造了生命， Tuhan Allah menciptakan kehidupan 不是要人进到灭亡里面。 bukan bertujuan mengantar manusia ke dalam 上 maut. 帝既然创造了生命， Tuhan sudah menciptakan kehidupan. 上帝一定要把永生赐给有生命的人。 Maka Tuhan juga akan memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang hidup. 约翰一书第2章告诉我们， 1 Yohanes pasal 2 mencatat 上帝的应许就是永生。 yaitu janji Allah adalah hidup 大 kekal 家 itu 跟我说一句话， Kita bersama 1、 mengucapkannya 2、 1, 3。 2, 3. Janji Allah 哎，你 adalah 们注意听，上帝的应许是什么？ apa itu janji Tuhan Allah? 上帝应许就是什么？ Janji Tuhan adalah 你们听了就忘记了。 apakah saudara dengar langsung 上 lupa? 帝的应许就是永生。 Janji Tuhan adalah hidup yang kekal. 大家说1、2、 1, 3， 2, 3. Janji Tuhan adalah hidup yang kekal. 这是基督教信息中间的信息， Ini adalah pesan yang paling penting di dalam 就是 kekristenan. 上帝的话语中间信仰的应许中间的应许。 Ini adalah janji dari segala janji yang ada dicatat dalam 我们大 Alkitab. 家念约翰福音3章16节。 Mari kita bersama mengucapkan Yohanes 3 1, ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, Dia rela mengutar anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 1, 2, 3 sekali lagi. Karena demikianlah Allah mengasihi isi 甚 dunia 至愿意将 sehingga 他的独 dikaruniakannya 生子赐给 anak 他 yang 们。 tunggal itu 叫一 supaya 切 barang 信 siapa 他 yang 的 percaya 不 kepada dia 至灭 jangan 亡，反得 jangan 不至灭亡， binasa 不至灭亡， melainkan beroleh 反得 hidup yang kekal 永生。这是圣经中间的圣经 Ini adalah ayat di tengah-tengah begitu banyak ayat yang penting dalam Alkitab. kitab di dalam kitab Ini adalah kitab di dalam kitab. 这是金句中间的金句 Ini adalah kalimat mutiara di antara semua kalimat mutiara. 这是应许中间的应许 Ini adalah janji dari segala janji 那 Tuhan. 么神有了这个应许他怎么成就呢 Maka janji Tuhan ini bagaimana direalisasikan? 他派耶稣到世界上来 Yaitu melalui Yesus Kristus yang 来 diutus 达到没有人可以达到的果效 untuk menggenapkan apa yang tidak sanggup digenapi 来 segala 成就 manusia. 没有人可以成就的成就 Untuk mencapai pencapaian yang tidak sanggup dicapai manusia apapun. Tuhan kirim anak tunggal ke dunia 上帝差他的独生子到世界 Tuhan 上， memberikan hidup yang kekal kepada dunia 上帝将永生赐给世界。 耶稣要达到永生 Yesus ingin kita mendapat hidup yang 一 kekal. 定要进入死亡 Maka Yesus harus mati. 如果耶稣没有进入死亡 Bila Yesus tidak 没 mati, 有办法显明他有永生的果子 maka Yesus tidak sanggup menyatakan bahwa dia mempunyai Tahan hidup yang kekal. sesangdi. Puji Tuhan. 为什么耶稣要死呢 Mengapa Yesus harus 他 mati? 要证明他不会死 Karena Yesus justru mau menyatakan dia tidak dapat dikalahkan oleh 为 maut. 什么耶稣要被定被杀
被挂在木头上呢？ Mengapa Yesus harus disalib, digantung di atas kayu salib dan mati di atas kayu 他要 salib? 借着死斩败掌死前的魔鬼。 Karena dia justru mau memakai kematian untuk mengalahkan iblis sang penguasa maut. 所以耶稣一定要经过死亡， Maka Yesus harus melewati 有 kematian. 在死亡里面证明他是胜过死亡的。 Hanya di dalam kematian dia dapat membuktikan dia menang dari 只有 kematian. 他受死，证明他不怕死。 Melalui kematian dia menyatakan dirinya tidak takut 只 kematian. 有跟死亡的掌权者撒旦征战，才显明他是胜过掌死权的魔鬼。 Melalui berperang dengan iblis sang penguasa maut, baru dia dapat menang dari penguasa maut. 所以圣经告诉我们， Oleh karena itu Alkitab berkata, 当耶稣最后一次进到耶路撒冷的时候， ketika terakhir kali Yesus masuk ke dalam Yerusalem, 向前走去， dia maju masuk. 几天以后他就进到耶路撒冷的。 Beberapa hari kemudian dia ada dalam Yerusalem. 他们都知道他太危险了， Orang-orang tahu Yesus sekarang sangat 他们 berbahaya. 知道以色列人定义把他在耶路撒冷打死、钉死，把他处死。 Orang-orang juga tahu bahwa pemimpin di dalam Israel mereka memang sudah berkehendak untuk menangkap dan membunuh Yesus. 所以耶稣基督，路加福音说他进耶路撒冷去的时候， Maka Injil Lukas mencatat ketika Yesus masuk 众 Yerusalem, 人都惧怕， orang-orang semua takut. 很多人很惊奇。 Banyak orang juga terkejut. 既然耶稣要被杀死，为什么还要面向耶路撒冷呢？ Kalau Yesus sudah tahu dirinya akan mati, mengapa dia sengaja masih ke Yerusalem? 耶稣一点都没有惧怕， Tapi Yesus sama sekali tidak takut mati. 他知道 Dia tahu 他这一次是最后进耶路撒冷， kali ini adalah terakhir kali dia ke 他 Yerusalem. 一直进了，他就一定要死。 Kalau dia datang ke Yerusalem, dia pasti akan 因为 mati. 犹太人一定决定把他卖给耶稣了， Karena orang-orang 把耶稣卖给仇敌了。 Karena mereka sudah bersekongkol untuk menjual Yesus ke musuh. 他们也决定让耶稣被外邦人所杀，被比拉多定罪，被杀死在哥哥他。 Mereka sudah berencana bahwa Yesus harus mati di bawah pemerintahan Romawi, di bawah pemerintahan orang kafir, di bawah pemerintahan Pilatus di atas kayu 耶稣 salib. 知道吗？ Apakah Yesus tahu semua hal ini? 耶稣知道。 Yesus tentu tahu. 耶稣逃走吗？ Apakah Yesus lari dari hal 耶 ini? 稣不逃走。 Yesus tidak lari. 耶稣拒绝吗？ Apakah Yesus menolak hal 耶稣 ini? 不拒绝。 Yesus tidak 耶 menolak. 稣就面向耶路撒冷走过去了。 Yesus tetap berjalan menuju 这次 Yerusalem. 去了， Kali ini pergi ke Yerusalem, 他就不能再出来了。 dia tidak akan dapat keluar lagi 这 hidup. 次进耶路撒冷， Kali ini masuk ke Yerusalem, 他就一定死在耶路撒冷里 dia 面。 pasti akan mati di 那 Yerusalem. 么耶稣被定的时候， Ketika Yesus disalib, 比拉多鞭打他， Pilatus memerintahkan untuk mencambuk dia. 兵丁救他，兵丁鞭打他， Demikian juga para prajurit menyiksa dia. 他受的痛苦，没有一个人可以了解的。 Penderitaannya tidak dapat dipahami siapapun. 耶稣在十字架上所受的艰难，是没有一个人类曾经受过的。 Kesulitan yang di atas kayu salib pernah dihadapi oleh manusia siapapun. 我今天没有办法一句一句描写给你听， Hari ini saya tidak ada waktu untuk menjelaskan 我 detil-detilnya 稍 satu 微 persatu. 解释几句话到了。 Saya hanya akan mengungkit beberapa kalimat 比 saja. 拉多把耶稣交给犹太人去鞭打他， Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disesah, dicambuk, 交给兵丁去鞭打他。 diserahkan kepada prajurit untuk disiksa. 照着罗马人的法律，兵丁鞭打罪人是怎样的情形呢？ Seperti apakah hukum Romawi menetapkan penjahat yang harus dicambuk? 他们要被鞭打40次， Penjahat harus dicambuk sebanyak 40 kali. 可以减少一次。 Setiap 40 kali boleh kurang 1我问 kali. 你，鞭打40次，为什么要减少一次呢？ Saya bertanya, mengapa 40 kali boleh kurangi 1因 kali? 为照律法，你鞭打了可以40次，不可以多一次。 Karena hukum mencatat tidak boleh lebih dari 40 kali mencambuk 如 seseorang. 果你多一次鞭打别人的，也要被鞭打。 Kalau sampai lebih dari 40 kali, maka sang pencambuk juga 那么 harus dicambuk. 鞭打是怎么样的样子呢？ Maka seperti apakah pencambukan itu? 我告诉你， Tapi- 耶稣受鞭伤跟新加坡被鞭打是完全
不一样的两件事情。 Tetapi cambuk yang diterima oleh Yesus sungguh sangat berbeda dengan cambuk Singapura. 因为罗马的法律鞭打要40次， Karena hukum Romawi menetapkan setiap kali cambuk 40 kali. 可以减少一次。 Dan boleh kurangi 1 kali. 为什么可以减少一次呢？ Mengapa boleh kurangi 1 因为 kali? 他们很怕算错了，已经40还算不对，再加一次，那就事情太大了。 Karena sang pencambuk juga takut sampai salah hitung. Kalau sampai lebih 1 kali saja, maka harus dicambuk juga. 他一鞭打多一次，他自己需要受别人鞭打， Cambuk lebih 1 kali saja, maka dirinya juga harus 所以 dicambuk. 他们很怕抽过头， Maka mereka sangat takut 所以他 cambuk 们 lebih. 算40次，减少一次就停止了。 Maka sampai mendekati 40, kurangi 1, sudah berhenti. 那你说新加坡鞭打1次2次没有太重，在罗马兵丁抽下面要鞭打39次，很可怕的事情。 Hukum cambuk Singapura mungkin hanya 1-2 kali dan tidak begitu sakit. Tetapi kalau hukum cambuk di waktu zaman Yesus 39 kali itu sangat sakit. 39次， 39 kali. 每一次怎么鞭呢？ Bagaimana setiap kali dicambuk? 他们的鞭子一支鞭分7支小鞭， Di dalam satu cambuk ada 7 cabang cambuk lagi. 每一个小鞭都有7个钩子。 Setiap cabang cambuk kecil itu ada Ada kaitannya Kaitannya, yang 7 biji, 所以7条鞭有49个钩子。 itu berarti di dalam satu cambuk ada 7 cabang dan totalnya ada 7 kaitan, maka 49 kaitan. 49个钩子， 49 kaitan 把它 kecil 抽下去的时候， ketika disesah 再拉出来的时候， dan ditarik dari kulit 身体 manusia, 就有49个洞， itu berarti tubuh manusia akan ada 49每一个 lubang. 洞血就流出来， Setiap lubang akan ada darah mengalir. 不是打一次一个洞， Bukan 1 kali cambuk 1 lubang. 打一次49个洞。 Tetapi setiap kali cambuk 1 kali 49 lubang. 那么现在请你算出来，打40次几个洞呢？ Maka cobalah kita hitung, cambuk 40 kali berarti akan ada berapa lubang dalam tubuh manusia. 40乘49， Itu berarti 40 kali 49. 多少啊？不要笑，我叫你算，你笑什么1960. ？40乘49多少呢？ Berapa 40 kali 49? 1960 960. 个洞。 1960圣经 lubang. 记载的不是开玩笑的。 Yang dicatat Alkitab sungguh bukanlah candaan. 你受难节所听的不是假的东西， Apa yang kita dengar Paskah ini bukanlah sembarangan. 没有一本书比圣经更准确、更完美记载任何一件历史的事情。 Tidak ada karya sejarah manapun yang lebih tepat dalam mencatat hal ini dibandingkan Alkitab. 当你把一个人的身体反过来看， Ketika kita membalikkan tubuh 你 seseorang, 发现你有1600多个洞，每一个洞都流血。 kita akan melihat setiap lubang, 1960 lubang, semuanya mengalir 你 darah. 真正去想象的， Coba kita bayangkan hal ini. 你真正去了解的， Coba kita pikirkan hal ini. 你就明白，上帝的儿子耶稣基督道成肉身，为我们受了什么苦？ Maka kita dapat mengerti Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, datang ke dunia menerima derita seperti apa. 这个铁钩勾住他的身体，拉出来，肉破开了，血流出来。 Setiap kali kaitan besi itu menyentuh kulitnya, maka akan menarik sedikit dagingnya dan demikian darah mengalir. 1600个多洞就这样流血出来。 Maka 1960 lubang akan 耶 mengalirkan 稣 darah. 一句都不回答， Yesus tidak 他 melawan satu 忍 kalimat. 受着， Yesus menahan. 忍受着痛苦。 Yesus bersabar. 上帝的儿子受人鞭伤，像今天的样子。 Demikian tuh anak Tuhan Allah disiksa derita demikian. 刚才圣马太受难记的第一首歌，看啊，看什么？ Tadi lagu pertama dari Saint Matthew Passion, lihatlah, lihat 谁 apa? 呀？ Lihat siapa? 上帝的儿子。 Lihat anak Allah. 看到的是什么？ Apa yang kita lihat? 被鞭伤的情形。 Yaitu dia yang dicambuk. 感谢上帝， Bersyukur kepada Tuhan. 耶稣全身流血。 Yesus penuh darah sekujur 所以我 tubuhnya. 告诉你，我怎样研究艺术都没有办法明白，
耶稣受死的时候像什么样子。 Dalam saya meneliti sejarah dan juga seni, saya sungguh sulit mengerti wujud penderitaan Yesus yang 耶 sesungguhnya. 稣基督被钉、被鞭，历史过程中间，大概有50-60个人画过耶稣钉十字架的像。 Dalam sejarah kira-kira ada 5-60 seniman yang pernah melukis karya Yesus yang dicambuk dan 每 disalib. 一个画的都不好， Saya rasa setiap lukisan itu kurang baik, 每一个画的不准。 setiap lukisan itu masih kurang tepat. 世界历史中间只有一个人画的好， Dalam sejarah hanya ada satu seniman saja yang melukis 那 dengan 个 tepat. 人叫做 Matthias Grunewald， Orang itu berkata Matthias Grunewald. 就是我们这一次拿出来登在我们所介绍的受难节的困难的这个图画中。 Yaitu adalah karya yang juga dapat kita lihat di dalam kertas lagu kita. 请你把这个图画放大。 Mari kita coba perbesar lukisan ini. Silakan besarkan lukisan ini，再放大， Perbesar lagi, 再放大。 perbesar lagi. 你看见耶稣的身体一个洞一个洞，鞭伤过，身体破的情形。 Kita dapat melihat banyak sekali lubang yang ada di tubuh Yesus yang terluka dan berdarah. 没有人这样画的。 Tidak ada satu orang pun yang dapat melukis 只有 seperti ini. Matthias Grunewald 在德国画这张图， Hanya Matthias Grunewald, seniman Jerman yang melukis 遍体鳞伤， penuh dengan luka sekujur tubuhnya. 无一处完整， Tidak ada satu bagian pun yang 每 utuh. 个洞都流血。 Setiap tubuh ada lubang. 他这样甘心， Dia rela menderita 他这样 demikian. 情愿为我们而死。 Dia rela demi kita 他 menderita. 像羔羊被带到宰杀之地，默然无语承担我们的痛苦。 Dia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembunuhan. Dia tidak melawan. 看啊，上帝的羔羊， Lihatlah anak domba Allah 除去世人罪孽的。 yang menghapus dosa manusia. 你说一个人既然要死， Kalau 全身破了也不要紧嘛，反正他要死嘛。 mungkin kita berpikir kalau dia sudah mau mati, ya luka sekujur tubuh juga tidak apa-apa. Toh kan sudah mau mati. 荷 Indonesia. 兰到印尼不是为了要传福音， Orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk mengabarkan Injil. 荷兰人到印尼要抢印尼的财产，抢印尼的好的东西，因为在荷兰、在德国这些东西卖的比黄金更贵。 Orang-orang Belanda justru datang ke Indonesia demi merebut rempah-rempah. Karena rempah-rempah harganya jauh lebih mahal di Eropa 你 dibandingkan di 看见 Indonesia. 基督徒多么败坏，多么懒惰，多么不愿意被主使用吗？ Kita melihat betapa jahatnya, betapa malasnya, betapa tidak relanya dipakai Tuhan orang Kristen itu. 荷兰人大概400多年前到印尼来， Orang-orang Belanda kira-kira 400-an tahun lalu datang ke 他 Indonesia. 们不是为了传福音。 Mereka bukan demi 那 penginjilan. 个唐牧师，你怎么证明他们不是为了传福音的？ Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana Pak Tong tahu mereka datang bukan untuk penginjilan? 荷兰人430年以前到印尼来， Orang Belanda datang ke Indonesia 430 tahun 但是 lalu. 荷兰人在印尼建的礼拜堂到现在只有不到350年。 Tetapi gereja tertua yang dibangun Belanda di Indonesia sejarahnya tidak lebih dari 350 表 tahun. 示他们有80年的时间没有传道。 Itu berarti semenjak mereka pertama kali masuk ke Indonesia, mereka ada hampir 80 tahun tidak 后 menginjili 来 sama 慢 sekali. 慢受感动，才开始传道了。 Mereka baru belakangan mulai tergerak, baru 他 mulai 们第一个 menginjili. 礼拜堂建在安蒙， Gereja pertama yang didirikan di Ambon, 因为安蒙是产生人把香料，还有许多值钱的东西的地方。 karena Ambon merupakan daerah yang menghasilkan banyak rempah-rempah. 在加拿大，第一个礼拜堂是西安堂。 Kalau di Jakarta, gereja yang pertama adalah gereja Zion. 1967年，我在那里开布道会。 Saya pernah mengadakan KKR di tahun 1967 di gereja itu. 19到差不多80年，到2000年的时候，我建这个教会。 Lalu sampai kira-kira tahun 2000-an baru kita membangun RMCI gedung ini. 2018年的时候， Tahun 2018, 我买一架钢琴送给那一间300多年的老教会， saya membeli sebuah piano dan saya mempersembahkannya kepada gereja yang bersejarah 现 itu. 在还在那边。 Sekarang itu masih di sana 所以我知 pianonya. 道荷兰人盖礼拜堂是侵占印尼60-70年以后
才做这个事情。 Maka saya tahu karena orang-orang Belanda masuk ke Indonesia mulai menjajah dan harus menunggu 6-70 tahun baru mulai membangun 我 gereja. 们怎么知道回教在698年已经在印尼了呢？ Bagaimana caranya kita tahu tahun 698 Islam sudah masuk ke 因为 Indonesia? 有一个神学家叫做 Dr. Sijabat， Karena ada seorang teolog bernama Dr. Sijabat. 这个人在阿寨的地方挖掘古代的历史， Dia telah menggali dan menemukan berbagai arkeolog di Aceh 挖到一块石头， dan menemukan sebuah batu 上面写着回教进到阿寨是698年。 di sana terukir bahwa tahun 698 Islam masuk Indonesia. 那块石头后来被名字叫做巴都西加巴， Pada akhirnya batu ini diberi nama Batu Sijabat. 我非常有印象， Saya sangat ingat hal 因 ini 为 Dr. 西加巴跟我在瑞士的住在一个房间。 karena saya pernah menginap satu kamar yang sama dengan Dr. Sijabat di Swiss. 我们一同参加了世界福音会议，所以我记得这件事情。 Pada saat itu kami bersama menghadiri konferensi Injil di Swiss, maka saya ingat hal ini. 那么在最近20年，上帝在印尼兴起20个青年人，不是华人，他们都为耶稣基督做见证。 Dalam 20 tahun terakhir ini Tuhan membangkitkan kira-kira 20 orang apologet yang bukan orang Tionghoa di 非 Indonesia. 常受感动。 Saya pribadi sangat tergerak akan hal 虽 ini. 然他们的神学有一些毛病， Meskipun para apologet ini belum tentu teologinya benar, 为主传福音的热心是华人基督徒一个都没有的。 tetapi kegairahan mereka untuk mengabarkan Injil tidak dimiliki oleh 所以 orang-orang 我 Tionghoa 非 Kristen. 常受感动。 Maka saya sangat tergerak melihat 我 mereka. 常常注意他们怎样为主工作。 Saya sering memperhatikan bagaimana mereka berjuang demi Kristus. 有一天，有一个青年人， Suatu hari ada seorang 他 muda, 传福音的时候， ketika pemuda ini memberitakan Injil, 请你告诉我， berkata, beritahu saya, 耶稣是不是人？ Yesus manusia bukan? 他说是。 Dia berkata, betul 耶稣 manusia. 本来就是人， Yesus manusia betul? 不是？ Bukan 耶 manusia. 稣本来是上帝， Yesus juga adalah Tuhan. 后来耶稣道成肉身，替代了人的身体。 Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, inkarnasi datang ke dunia mengenakan kemanusiaan. 所以你相信耶稣来做人是吗？ Maka dia bertanya, apakah kamu percaya Yesus menjadi 他 manusia? 说是的。 Betul. 耶稣从神成为人，活在世界上，生在马槽里。 Saya percaya Yesus Tuhan datang ke dunia manusia, lahir di dalam palungan. 再问他， Orang itu bertanya lagi, 耶稣做人，后来根据基督教，他死在十字架上，对吗？ oh Yesus menjadi manusia lalu Alkitab mencatat dia akhirnya mati di salib, betul? 这个青年说是， Pemuda itu berkata, 他 betul. 为我们死在十字架上， Dia mati bagi kita disalibkan. 所以他是人，他死了，对不对？ Itu berarti dia manusia dan dia sudah mati, betul? 这个青年说是，他是人，他死了。 Pemuda itu berkata, betul, dia manusia, dia sudah mati. 再告诉他说， Orang itu bertanya lagi, 他既然是死了，他是人，他的身体就朽坏了。 kalau dia sudah mati dan dia adalah manusia, berarti tubuhnya pasti akan rusak. 一个朽坏的人，你怎么称他是上帝的儿子呢？ Orang yang tubuhnya mati rusak, bagaimana bisa disebut sebagai 一 Tuhan? 个已经死了、朽坏的人，他怎么可以是上帝的儿子呢？ Orang yang jasadnya sudah mati dan bagaimana bisa disebut sebagai Tuhan? 感谢上帝， Tapi kita puji Tuhan. 这些副教学家从圣经里面找到了伟大的经文，表示上帝的作为。 Kita puji Tuhan, para apologet ini sanggup menemukan ayat-ayat yang penting dalam Alkitab menyatakan karya Tuhan. 他说：“你们说他死了，他朽坏了，我们不接受这个事情。 Apologet ini berkata, kalian berkata Yesus mati, tubuhnya rusak, tapi kami tidak menerima hal ini. ”他们问他说：“有人不朽坏的吗？ Lalu mereka bertanya kembali, apakah ada orang yang mati tapi tubuhnya tidak 一个 rusak? 人死了，一定还可以活着，是不朽坏的吗？” Apakah ada orang yang setelah mati tubuhnya tetap baik, tidak rusak? 这个副教学家就把两节的圣经给他看。 Apologet muda ini menemukan dua ayat dan menunjukkannya kepada orang muslim 第一 itu. 处的圣经 Ayat 是 pertama 在耶稣降生以前1000年， yaitu dicatat sebelum Yesus lahir 1000 tahun sebelumnya. 在哪里啊？ Di kitab mana? 在诗篇第16篇第10节， Yaitu di Mazmur 16 ayat 10. 请你
先读一遍。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau tidak menyerahkan tubuhku menjadi rusak. Engkau tidak menyerahkan jiwaku di dalam akhirat. 你不将我的灵魂撇在阴间，不叫我的身体见朽坏。我的身体不朽坏， Tubuhku tidak rusak. 我的灵魂不撇在阴间。 Jiwaku tidak diserahkan ke dunia orang 这 mati. 句话不是耶稣死的那一天写的， Kalimat ini bukan dicatat waktu Yesus mati. 这句话是耶稣还没有到世界上来以前，1000年已经写上了。 Kalimat ini sudah dicatat 1000 tahun lebih sebelum Yesus datang ke dunia ini. 上帝知道人为什么不信他， Tuhan tahu manusia tidak mau percaya 上 Yesus. 帝知道为什么人反对他， Tuhan juga tahu mengapa manusia banyak menolak 因 Yesus. 为我们的思想太狭窄了， Pemikiran kita seringkali terlalu himpit. 因为我们自以为自己太可信了， Kita selalu mengira diri kita dapat dipercaya. 因为人都会死， Manusia akan mati. 死都会朽坏。 Kalau mati pasti tubuh akan 每一 rusak. 个朽坏的人就是死了不能复活的。 Setiap orang yang sudah mati tubuh rusak tidak mungkin bangkit lagi. 所以上帝让每一个死的人都永远就消灭了，或者就朽坏了。 Maka Tuhan mengizinkan orang-orang yang sudah mati pada akhirnya akan rusak dan hilang. 但想不到在耶稣降生以前1000年出现这句话： Tetapi kalimat ini tidak disangka sudah dicatat 1000 tahun lebih sebelum Yesus 主 datang. 啊，你不叫你的圣者身体朽坏， Tuhan, Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat 主 kebinasaan. 啊，你不叫他的灵魂撇在阴间。 Tuhan, Engkau tidak menyerahkan jiwanya ke dunia orang mati. 什么叫做不朽坏呢？ Apa yang dimaksud dengan rusak 不 binasa? 像罪人死了永远消灭或者永远朽坏一样的， Yaitu tidak seperti orang-orang berdosa pada umumnya, tubuhnya akan rusak dan hancur. 因为这一个不是普通的罪人， Karena Yesus bukan orang berdosa 这 biasa, 个是上帝的圣者， tapi Yesus adalah Sang Kudus dari Tuhan Allah. 永远不朽坏的身体。 Tubuhnya tidak akan rusak. 感谢上帝， Kita bersyukur pada 弟 Tuhan. 兄姊妹，今天早上这场信息很重要， Bapak Ibu sekalian, firman di pagi hari ini sangat penting. 正像前天你听到5种和平是耶稣死所建立的。 Sebagaimana kita mendengar 2 hari lalu, 5 macam damai yang Tuhan Yesus genapkan begitu penting. 今天你听到耶稣的死是不朽坏的， Hari ini kita mengerti kematian Yesus tidak merusak tubuhnya. 为什么耶稣的死是不朽坏的呢？ Mengapa kematian Yesus tidak merusak 因 tubuhnya? 为耶稣的身体跟普通被造的人是不一样的。 Karena Yesus dengan tubuh manusianya dia berbeda dengan orang berdosa pada 我们 umumnya. 的身体是物质被造成的， Tubuh manusia kita adalah tubuh materi yang diciptakan. 耶稣的身体是道成为肉身的。 Tubuh Yesus adalah tubuh yang inkarnasi dari firman menjadi 你 daging. 再听一次， Dengar lagi sekali 我们 lagi. 身体的基本是上帝创造的物质， Tubuh kita manusia adalah tubuh materi yang diciptakan 耶 Tuhan. 稣就是肉身的基本，从上帝的道来到世界变成肉身， Tetapi esensi tubuh Kristus adalah firman dari surga menjadi daging. 所以物质所建成的身体会朽坏的， Maka tubuh dengan beresensi materi tentu akan rusak. 道成的肉身不会朽坏的。 Tubuh yang inkarnasi dari firman tidak akan rusak. 诗篇16篇第10节是很重要的圣经。 Maka Mazmur 16 ayat 10 sangatlah penting. 你不叫你的圣者见朽坏， Engkau tidak membiarkan Sang Kudusmu melihat 你 kebinasaan. 不叫他的灵魂撇在阴间。 Engkau tidak menyerahkan jiwanya ke dunia orang mati. 不朽坏什么意思？ Apa yang dimaksud dengan rusak 他 binasa? 永远活着， Itu berarti selamanya hidup, 他永远没有坏。 selamanya tidak rusak. 耶稣就是死的时候被钉、受伤，全身流血，但是他是一个道成肉身的身体， Yes. 所以他不会朽坏。 Yesus Kristus disalib, dicambuk, dan disiksa, berdarah sampai mati di kayu salib. Tetapi tubuhnya itu adalah tubuh yang inkarnasi dari firman, tidak rusak. 感谢上帝 Kita，bersyukur pada Tuhan. tubuh Kristus karena dari firman menjadi daging, maka tubuh Kristus tidak mungkin rusak. Karena tidak mungkin rusak, tidak mungkin musnah.
seperti orang berdosa yang lain, dia akan terus hidup. 基督的身体是道成了肉身的身体，所以他的身体不见朽坏，不像其他的重罪人的身体会朽坏那样。所有的人死了， Segala manusia ketika mati, 所有的人身体朽坏了， maka tubuh juga akan rusak. 他们死了，他们没有办法复活。 Setelah mati manusia tidak dapat bangkit lagi, 耶稣基督不一样， tetapi Yesus 他 berbeda. 的肉身是道成的， Tubuhnya adalah inkarnasi dari firman. 上帝的道成为他圣洁身体的基本。 Firman Tuhan Allah yang kudus telah menjadi esensi 所以 tubuhnya. 耶稣是圣者， Maka Yesus sang kudus dari 这 Allah. 个圣经说：“你不叫你的圣者见朽坏。” Alkitab mencatat ayat ini, engkau tidak membiarkan sang kudusmu melihat rusak 圣 kebinasaan. 洁的耶稣，身体不会朽坏； Yesus yang kudus, tubuhnya tidak rusak. 圣洁的耶稣，灵魂不停留在阴间。 Yesus yang kudus, jiwanya tidak tinggal di dunia orang 所以 mati. 第三天，耶稣不朽坏的身体就活过来了。 Tapi hari yang ketiga, tubuh Yesus bangkit dari orang mati. 耶稣基督停留在阴间的灵魂就复活了。 Jiwa Yesus yang tadinya di dunia orang mati juga bangkit lagi. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. Yesus bangkit dari orang mati。 Yesus 从死里复活。耶稣基督没有停留在阴间里面， Yesus tidak tinggal di dunia orang 他 mati. 回到人间来。 Dia kembali ke dunia. 圣经说耶稣复活了， Kita mencatat Yesus bangkit. 上帝使他复活， Tuhan yang 因为他 membangkitkannya. 生出来的时候，waktu Yesus lahir， Karena waktu Yesus lahir, 天使长对玛利亚说 malaikat berkata kepada Maria,：“ 你要生的孩子，被称为上帝的圣者。 anak yang engkau lahirkan akan disebut Sang Kudus 你 dari 要 Allah. 生的孩子，被称为上帝的儿子。 Anak yang kau lahirkan akan disebut sebagai anak Tuhan Allah. 耶稣是圣者，道成肉身。 Tuhan Yesus adalah Sang Kudus, firman menjadi daging. 耶稣是至高上帝的儿子，降到人间来。 Yesus adalah anak Tuhan Allah yang maha tinggi datang ke dunia 所 ini. 以耶稣死的时候没有朽坏， Maka ketika Yesus mati, tubuhnya tidak rusak. 耶稣死的时候灵魂不撇在阴间， Ketika Yesus jiwanya, rohnya tidak tinggal di dalam dunia orang 所以 mati. 上帝叫他从死里复活了。 Maka dari itu Tuhan yang membangkitkan dari antara orang mati. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 我们 Tuhan. 今天来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadapan 我 Tuhan. 们不是来到朽坏的身体的人的面前， Kita bukan datang ke hadapan rusak. 今天我们来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadapan 我 Tuhan. 们来到一个没有朽坏的圣者的身体从死里复活的基督的面前。 Kita datang ke hadapan Tuhan yang tubuhnya tidak rusak, yang tidak tinggal di dalam dunia orang mati. 我们今天来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. 不是来到停留在阴间里面的灵魂的面前， Kita bukan datang ke hadapan Tuhan yang rohnya tetap tinggal dalam dunia orang 来 mati. 到从死里复活的耶稣基督的面前。 Tapi kita datang ke hadapan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang 耶 mati. 稣的复活是必然的， Kebangkitan Yesus harus terjadi. 耶稣的不复活是一定要发生的， Kebangkitan Kristus itu harus pasti akan 因为 terjadi. 他是上帝的儿子， Karena dia adalah anak Tuhan Allah. 不会停在阴间的， Dia tidak tinggal dalam dunia orang mati. 上帝的圣者， Dia adalah Sang Kudus dari 不 Allah. 会朽坏的。 Dia tidak akan rusak 对，耶 tubuhnya. 稣从死里复活了。 Yesus bangkit dari antara orang mati. 今天我们听了这篇道以后， Hari ini setelah kita mendengarkan khotbah 我 ini, 们还要听两首很伟大的诗班唱的诗歌，是弥赛亚最后两首的诗歌。 kita berikutnya akan mendengarkan juga karya agung dari Mesias, sebanyak 2 karya dari paduan suara kita. Worthy is the Lamb， Yang pertama adalah anak domba Allah yang Amen layak. Chorus， Yang kedua adalah Amen 可 Chorus. 能还有几首其他的弥赛亚的诗歌。 Mungkin masih juga ada lagi pilihan-pilihan dari karya Mesias. 愿主使我们明白，我们的主是从死里复活的主。 Kiranya Tuhan menolong kita makin mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menang dari kematian. 基督的死使我们一生和好了， Kematian Kristus memperdamaikan kita dengan 基 Allah. 督的复活
把永远的盼望赐给我们。 Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan yang kekal. 感谢赞美 Kita bersyukur kepada 因 Tuhan. 为基督的复活， Karena kebangkitan 我们 Kristus, 都要复活。 kita semua juga akan bangkit. 因为基督复活， Karena kebangkitan 我 Kristus, 们永远信仰不至于徒劳。 iman kita tidaklah 愿 sia-sia. 上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita 我今 semua. 天就讲到这个地方。 Hari ini saya berkhotbah sampai hari 愿 ini. 主复活的灵感动我们每个人，靠着主活着荣耀上帝。 Kiranya roh kebangkitan Kristus terus-menerus menggugah kita, mendorong kita hidup demi 我们 Tuhan. 大家低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 请伊万牧师在这里吗？ Ya, 上来为我们做一个活接赞美的一个祷告。 saya mengundang Bapak Pendeta Ivan Krisiono memimpin kita di dalam doa ucapan syukur untuk 我们 hari 大家 Paskah. 站起来 Mari，kita bangkit berdiri bersama. 我们一同祷告。 Kita bersama berdoa. Kami berterima kasih boleh menghadiri kebaktian Jumat Agung dan Paskah. 主要感谢你赐给我们机会，参加复活节以及2天前的受难节的聚会。 Engkau yang membawa kami mati bersama dengan Kristus, 感谢你带领我们不仅与基督同死， maka sudah pasti kami akan bangkit bersama Kristus. 你也必然使我们与基督同复活。 Allah yang perkasa yang mencegah Kristus membusuk di dalam kuburan. 主啊，你是大能的主，你不许基督的身体见朽坏， Melainkan melalui Roh Kudus membangkitkan Kristus sehingga kebangkitan kami adalah pasti. 你反而借着圣灵，不仅使基督复活，也使我们在主里的复活成为必然。 Biarlah kami boleh hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus. 愿主将基督复活的大能赐给我们， Lebih giat lagi melayani dan membawa kemenangan Kristus ke seluruh dunia. 使我们靠着基督复活的大能，更加勇敢、更加殷勤的为主做工，将福音带到世界各地。 Biarlah kami pulang dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pelayanan kami, dalam hidup kami karena Kristus. 求你也使我们借着基督复活的大能，叫我们在我们的日常生活中的方方面面都靠着主基督得胜。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。